semua, so back again in this channel. So I'm Alexis Wan Isa. Ni pagi-pagi raya macam ni kan. Kita nak masak hari ni. Masak apa hari ni? Kita nak masak rendang. Rendang itik. Sambil-sambil kita mandi-manda. Bermandi-manda di kolam-kolam renang macam ni. Di pagi-pagi hari. So kita nak masak rendang itik yang super dry, yang kering dan easy untuk kita selesai, untuk kita siapkan dalam masa 40 minit 1 jam dia dah siap. So tanpa membuang masa, marilah kita tengok bagaimana saya menyiapkan rendang itik ataupun duck rendang my version Putu Jawa sambil-sambil kita mandi dekat bathtub macam ni. So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. So look at this, kita ada duck, D-U-C-K, duck maksudnya itik. Yang ni saya beli dekat Tesco, frozen duck lah. Biasa dekat Malaysia ni biasa kalau jual memang frozen duck lah, kita tak ada duck yang fresh. Ini adalah bagi orang Muslim boleh beli sebab dia ada chop halal, okay. So sempena-sempena nak raya ni kita masaklah rendang. So as you know, today we want to make rendang tok itik ataupun rendang tok bebek. Di Eno dia panggil bebek. Or in English they call duck tok rendang, my version Putu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay. Kalau kita nak masak itik, kalau kita nak masak rendang itik, mestilah kena ada itik ataupun bebek. Nampak ni. Ini adalah kita punya bebek, kita nampak. Ni adalah bebek kita, kepala bebek ni panjang macam ni, ya. Adalah itik kita. So ini 2,5 kilo. And this one is the onion and garlic, bawang putih. This one is the shallot, bawang kecil dengan juga bawang putih secukupnya. Dan ini adalah kita punya lada kering dalam 10 pieces yang kita resuk, kita rendamkan dia sampai dia soft and tender macam ni. This one is dry red pepper, okay. Dan kita perlukan kerisik ataupun coconut pastos, kerisik dalam 100 gram, satu pack ni kita semuakan, okay. And this one is a galangal lengkuas, dan ini adalah halia atau jahe atau ginger, dan this one adalah kita punya serai. Because serai saya dekat peti ais dia agak kecut dah lama, jadi kita gunakan dalam 3 batang lah, okay. This one is a cumin powder ataupun serbuk jintan hitam. Semua serbuk jintan ke semua ni kita kena sangrai dulu dan kita jadikan dia powder macam ni, okay. This one is a 1 tablespoon of coriander powder, serbuk ketumbar. Letakkan 1 sudu makan. Ada orang buat rendang tok ni dia tak letak ketumbar, tapi ni version saya, jadi saya letakkan ketumbar sikit, biar dia rasa lagi sedap. And this one is a fennel powder ataupun serbuk jintan manis. Serbuk jintan manis, ini pun kita kena sangrai dulu, dan around 1 tablespoon dalam 1 sudu atau setengah sudu pun boleh, okay. 1 spoon of turmeric powder ataupun serbuk kunyit dalam 1 sudu makan. Saja saya suka ada rasa hot and spicy lagi, jadi saya letakkan this one 1 tablespoon ataupun 2 sudu makan. Serbuk lada merah, ni adalah red pepper powder, okay. This one is optional, nak letak-letak tak letak pun tak apa sebab kita dah ada lada kering. Saya suka letakkan dengan black pepper, ya, sebab kita punya rendang kita kan warna hitam, jadi kita letakkan black pepper supaya dia ada rasa pedas-pedas black pepper. This one lada hitam around half tablespoon dalam setengah sudu makan. You nak gunakan 4 sekawan pun boleh, tapi hari ni kita jadikan dia 3 sekawan. Kita tak menggunakan cengkeh sebab takut kalau kita masakkan dengan cengkeh kan tergigit cengkeh tu, tak pula dekat rendang tok kita kan. Jadi kita menggunakan 1 pieces of cinnamon stick, kayu manis 1 batang. Ni adalah kita punya bunga lawang ataupun star anise, and this one adalah kita punya cardamom ataupun buah pelaga, okay. 1 box coconut milk, santan kelapa dalam 1 kotak ni, okay. Box coconut milk, 1 kotak santan kelapa ni kita semuakan, okay. Turmeric leaf ataupun daun kunyit, daun kunyit secukupnya untuk aroma kita punya rendang kita. Juga ini adalah kita punya daun kafir leaf, ataupun daun limau purut, daun limau purut untuk aroma juga kita punya rendang kita, okey. Dan version saya untuk menjadikan rendang tok tu diwarna gelap sikit, saya menggunakan gula merah. Gula merah ni dia ada macam-macam type. This one is a jaggery sugar powder. Ada yang kadang-kadang kalau kita masak dia terus jadi warna gelap, ada yang kadang-kadang dia tak warna gelap sangat. Jadi kalau dia tak warna gelap sangat, you tambahkan kicap sikit dalam 1 atau 2 sudu makan, okey. Tapi saya rasa yang ini dia agak gelap, nampak ni, ya. Dia punya nampak tu gula dia. Ya, nampak ni gula merah dia dah gelap, jadi kita tak perlu letakkan lagi kicap, okey. Itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan rendang tok itik. So sekarang ni daging itik kita saya dah potong kecil-kecil, ya. Kalau kita nak masak rendang memang kita kena potong agak kecil-kecil, Bersaiz kecil ni bahagian kepak dia, ya. Ini bahagian dia punya
Ini bahagian dia punya drumstick bahagian peha dia. Dan yang important thing saya nak bagi tahu kat you, ya. Bagi anda yang tak makan itik, mungkin tak pernah masak itik. Jadi kalau masak itik, make sure ini adalah part yang paling sedap sekali. Ini adalah bahagian dia punya ducktail ataupun bahagian tongking dia. Nampak tu. Dan you kena bersihkan, you kena buang bahagian atas tongking ni, buang dia punya lemak-lemak dia. Lemak ni akan mengeluarkan bau Jadi takut awak punya rendang nanti bau dia busuk Jadi untuk masak itik, make sure kalau you nak masak tongking dia, buang dia punya bahagian lemak dekat tongking ni, okey? So kalau kita nak buat rendang amat mudah. So bahan-bahan dia kita kena blendkan dia. So now we want to preparing our grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisarkan. This one is onion and garlic, bawang putih. So kita masukkan lada kering kita, dry red pepper after we soak, ya. And this one is the galangal, ginger and lemongrass halia lengkuas dan juga serai This one is the turmeric powder, sebut kunyit. Coriander powder, sebut ketumbar. This one is the cumin powder ataupun sebut jintan hitam. And this one is the fennel powder, sebut jintan manis lada hitam So now we blend it together. Kita kisarkan dia halus, okay? Now we preheat this oil. Kita panaskan minyak. Sotekan, kita tumiskan bahan-bahan yang telah kita blend Our grounded ingredient bahan-bahan yang telah kita blend kita tumiskan dia like this. Kita tumiskan dia sampai dia agak kering, sampai dia terbit bau sampai dia terbit aroma. Until the aroma and oil come out is quite dry, okay? Kita tumiskan dia within 5 minit dalam 5 minit biasanya. Look at dia sampai dia dah agak kering super dry like this. Minyak dia dah terbit. Kita masukkan kerisi coconut toast paste, kita masukkan. Semuakan like this. Yes. Dah mencair sebati macam tu. Kita masukkan 3 members kita, okey. Kayu manis, cinnamon stick, star anise, bunga lawang dan juga buah pelaga, cardamom, okey. Kita masukkan. Okey. Saya suka dia pedas-pedas sikit, saya masukkan serbuk lada Okey. This one is optional nak letak, tak letak pun tak mengapa, okey. Nampak ni warna dia agak merah. Jadi nanti warna dia dah agak kemerah-merahan. Takut dia jadi rendang merah rusa saya pula. Ni kita letakkan jaggery sugar powder ataupun gula merah kita. Okey, kita masukkan semua. Like this. Alright, kita adukkan merata. Kita kacaukan dia merata. Dia ada kita punya serai kita. Masukkan sekali, kita geprekkan Okey. Bila gula merah kita tu cantik, warna dia nampak dia akan bertukar jadi warna ke coklat. Warna ke coklat-coklatan, warna dia agak hitam tak payah letak kicap lagi. Okey. So kita adukkan merata Sekarang ni tengok kita punya paste, kita punya rendang paste kita nampak ni. Ya. Warna dia dah ke gelap-gelap, warna coklat-coklat ke merun-merun ke merah-merahan ke coklat-coklatan. Alright. Sekarang kita tutupkan api dulu. Ya, kita dah jadikan dia paste. Tak perlu letak garam, tak perlu letakkan apa lagi sebab kita nak pressure cookkan kita punya itik kita supaya cepat masak okey. So sekarang kita masukkan daging itik kita yang telah kita basuh bersih-bersih dekat dalam pressure cooker kita. Kita masukkan paste rendang kita yang telah kita masak tadi. Masukkan. Kita tuangkan plain water air bekas kita blend tadi tu kita masukkan sikit secukupnya sampai menutup daging je. Alright, cukup. Kita adukkan merata, kita sebatikan dia. Alright. Sekarang ni kita dah gaulkan dia sebati macam ni. So now kita tutupkan Okey. Tutupkan dia rapat-rapat, tekankan dia dan kita tutupkan, klipkan dia. Kita akan pressure cookkan dia half an hour, dah jam sampai dia empuk. So now this one is after 25 minit ataupun half an hour 25 minit kita dah pressure cookkan dia. So kita tutupkan api. Kita let it rest dalam 5 minit macam tu supaya wap-wap dia keluar. Lepas tu baru kita boleh masak sekali lagi bagi dia kering So sekarang ni kita tengok, kita buka, berasak-rasak lagi Nampak tu, saking panas dia sampai dia dah kita tutup dia masih mengkelepuk-kelepuk lagi, nampak ni. Walamame. 25 minit pun dia dah empuk Jangan sampai setengah jam takut dia lembik nanti kita nak keringkan dia nanti takut dia lagi hancur daging tu So sekarang kita masakkan sekali lagi bila dia dah sejuk, kita masakkan lagi
Nampak tu? Walamame. So sekarang kita masukkan garam, gula or MSG, up to your taste mengikut cita rasa anda. Okay, kita masukkan supaya ada rasa. And we mixing well, kita adukkan merata. Dan kita guntingkan kaffir leaf ataupun daun limau purut. Kita guntingkan, ya. Dah kita punya daun kunyit kita, ya, turmeric leaf, kita masukkan, kita gunting juga, ya, sekali. And we mixing well, kita adukkan dia merata, ya, like this. Dan sekarang kita masukkan santan, semua santan satu kotak ni, santan kara ni yang pekat macam ni, kita masukkan semua, okay. Kita hidupkan api, switch on the stove, hidupkan api. Dan kita masakkan dia dengan api yang kecil, dengan low heat fire, ya. Ya, sampai dia kering, sampai dia super dry. Okay. Okay, so selepas 20 minit, around 20 minutes, kita renehkan, ya. Apa ni? Super dry, dah kering, nampak tu. Ya, sekering-keringnya, nampak? Ya. Dia kering, super dry like this. Alright. Nampak ni, yang bahagian kepak dia, nampak ni, dah tertanggal sampai dia punya, nampak tulang dia, sebab dah terlampau lama kita masak dia. Dan kepak ni dia cepat berderai, So kita tutupkan api. Okay. So sekarang ni dia dah masak super dry. So now ready to be served. Kita akan hidangkan dia. So selepas 1 jam, rendang kita dah kering. Nampak ni super dry, nampak tu. Ya, dia dah sejuk, dia akan kering, dia akan super dry macam ni. Nampak ni. Ni rendang kita, warna dia warna dia coklat gelap. Ini nama dia rendang tok ala-ala Perak. So kita akan platingkan dia. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. Hari ni kita masak rendang tok itik ataupun rendang tok bebek ataupun duck tok rendang, my version Putu Jawa ala-ala Perak yang warna dia gelap dan super dry like this. Nampak ni. Ya, dan kita makankan dia dengan sambal goreng lah. Orang-orang Johor, orang Melaka, kita makan dengan sambal goreng sebab channel saya Putu Jawa, jadi ada sambal goreng lah. Ini sambal goreng yang very simple, yang very campak-campak je dah jadi sambal goreng. Yang penting ada udang, ada ati, ada pedang dan kacang dan suun, juga tempe. Dan kita makankan dengan kita punya rice cake ataupun ketupat. So tanpa membuang masa, mari kita rasa kita punya rendang itik kita. Nampak ni bahagian dia punya bahagian peha dia. Kalau you boleh zoom, daging dia warna merah, pink-pink ya. Soft and tender, kita gigit dia, kita tarik dia, dia dah senang dia tarik sebab kita dah rebuskan dia, pressure cookkan dia. Wow, gostoso, enak. Kita tambah sikit kuah-kuah dia yang kering-kering ni. Kita makankan dengan ketupat ya. Rasakan dengan ketupat nasi. Kita pakai tangan je hari ni, tangan saya dah basuh. Wow, amazing. Ya, saya bukan nak bedek, saya bukan nak puji diri sendiri, tetapi memang sedap. You kena cuba. Satu resepi yang sedap kita makan dengan sambal goreng. Wow, amazing. Gustoso. Enak. Cuba kat rumah, mesti akan jadi seperti ni. Dia mesti kena
Ciri khas rendang tok tu dia masih kering, dia masih garing dan dia warna dia coklat-coklat ya. Kalau you dapat gula merah tu tidak begitu pekat, tidak begitu warna dia hitam, you boleh tambahkan sedikit kicap pekat ataupun kicap manis. Okey. Satu lagi saya nak bagi tahu, tadi kita pressure cookkan dia 25 minit, tapi dia punya bahagian kepak dia tu dah terburai dia punya isi ya, sebab dah terlampau lembut sangat. Jadi you kena kurangkan, you kena buat 20 minit ataupun 15 minit cukup untuk you preservekan cook, sebab lepas tu nanti kita nak masak lagi, kita nak keringkan dia. Dia takut nanti dia berderai, dia hancur sebab ni bukannya bebek kampung ni bebek bandar, jadi takut dia hancur tapi tadi tu dia tak hancur sangat lah, tapi dah nak hancur kan. Sekarang kita kena setting time juga kalau tak you masak je macam biasa, tapi ambil masa lama lah, dalam 1 jam 2 jam juga baru nak kering, baru nak masak dia punya rendang betul tu ya. Alhamdulillah sedap. Ya. Kita punya udang. Sambal goreng ni kena letak udang baru sedap Sebenarnya tadi saya nak syuting, saya nak makankan dengan lemang kukus. Ingat tak? 2 hari lepas kita buat lemang kukus. Tapi oleh kerana dia dekat peti ais, dia jadi terlampau terkejung sangat, dia dah keras, jadi saya rebuskan ketupat lah, kita makan dengan ketupat Sini nampak ni kita punya daging, bahagian daging dia soft and tender dan warna dia pink-pink dah. Overall sedap. Manis yang cukup. Kalau you tak pandai rasa garam, you tak pandai rasa ajinomoto, bagi 1 sudu mega cukup rasa. Digabung dengan kita punya gula merah tu dah sedap. Santan kena pekat, beli santan kara yang pekat supaya dia cepat mengering, supaya dia cepat mengeluarkan minyak dia kat situ So tanpa membuang masa. So sampai di sini saja. Hopefully anda yang sedang menyambut hari raya, saya mengucapkan selamat hari raya. Bagi mereka yang tak dapat balik kampung musim-musim raya tahun sebelum ni, pergunakan raya pada tahun ni dapat balik kampung, dapat berkumpul dengan keluarga dan sentiasa mengekalkan SOP. Okay? Semoga kita semua satu Malaysia dapat selamat daripada COVID-19. Kita tak mau lagi dah lockdown ni kan. Okay? So sampai berjumpa lagi. Bye.